Buletin pagi 5 Disember, saya Khairul Rizwan Azizan. Tajuk utama pagi ini. 1022 sekolah daif di Sarawak akan dibaik pulih dan dinaik taraf. Bekas Menteri Kabinet Tan Sri Sabaruddin Cik meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 1022 sekolah daif di seluruh Sarawak dikenal pasti untuk dinaik taraf dan dibaik pulih. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan pimpinannya tidak akan berkompromi dalam hal pendidikan, terutamanya bagi memberi keselesaan kepada pelajar. Apabila saya mendengar taklimat pembangunan Sarawak, saya ditunjukkan tentang rumah-rumah guru dan sekolah-sekolah yang daif di Sarawak ini. Lepas itu saya panggil terus Menteri Kewangan minta supaya dipastikan sekolah-sekolah daif ini dapat diselesaikan isu ini dengan segera. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam pemimpin bersama rakyat yang turut dihadiri Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg malam tadi. Mengenai pembangunan di Sarawak, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan akan memastikan kawasan luar bandar di negeri itu dan Sabah mendapat capaian internet tanpa gangguan menerusi program jalinan digital negara Jendela. Di Sabah ada pelajar yang terpaksa naik panjat pokok untuk mendapatkan capaian internet. Terutamanya sewaktu pembelajaran melalui maya, tempoh hari sewaktu pandemik COVID. Jadi sebab itulah pihak kerajaan memperuntukkan peruntukan yang besar supaya 4G ini dapat meliputi seluruh kawasan termasuk kawasan pendalaman di Sarawak dan Sabah juga. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 4.09 bilion ringgit menerusi program Jendela bagi menyediakan kemudahan jalur lebar dan akses internet terutamanya di kawasan luar bandar. Ia membabitkan pembinaan 823 menara telekomunikasi baru, menaik taraf 3,012 stesen pemancar dan pembinaan gentian optik di 73,588 premis di seluruh Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, menerusi perancangan terbabit, tiada penduduk Sarawak termasuk yang tinggal di kawasan luar bandar ketinggalan daripada mempunyai akses kepada capaian internet dan jalur lebar. Ujarnya menjelang penghujung tahun 2022, kerajaan mensasarkan semua kawasan tanpa mengira lokasi akan memperoleh akses terus internet dan jalur lebar bagi memudahkan urusan termasuk urusan pembelajaran pelajar sekolah. Kita tahu betapa sukarnya apabila pembelajaran dilakukan secara online. Banyak kawasan-kawasan luar bandar, pelajar-pelajar tidak boleh memulakan pembelajaran kerana tidak ada capaian internet. Jadi sebab itulah pihak kerajaan berbelanja besar untuk memastikan seluruh rakyat, tak kira di mana saja. Dan yang paling banyak adalah di Sabah dan Sarawak untuk bajet di bawah Jendela ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kapit. Kerajaan memperuntukkan 7 bilion ringgit di bawah program Jendela bagi menyediakan kemudahan akses internet di Sabah dan Sarawak. Usaha untuk menaik taraf sekolah daif terus dilaksanakan dengan 1020 sekolah daif di Sarawak akan dinaik taraf dan dibaik pulih. Daripada jumlah itu, 158 sekolah telah selesai dibaik pulih dari tahun 2016 hingga 2019 melibatkan pertukaran sebanyak 941 juta ringgit. Usaha membaik pulih 147 sekolah daif lagi dengan pertukaran 1 bilion ringgit kini sedang dan akan dilaksanakan. Bekas Menteri Kabinet Tan Sri Sabaruddin Cik meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM malam tadi. Pegawai khasnya Datuk Zamri Muhammad ketika mengesahkan berita berkenaan berkata, Allahyarham yang akan menyambut ulang tahun ke-80 pada 11 Disember ini menghembuskan nafas terakhir pada jam 7.45 malam selepas dimasukkan ke PPUM sejak seminggu lalu. Ia bagi menjalani kuarantin selepas disahkan positif COVID-19. Beliau berkata segala urusan jenazah termasuk pengebumiannya dijangka akan dibuat sepenuhnya oleh pihak hospital. Berita kematian itu juga sudah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kini berada di Sarawak sempena lawatan 2 hari ke negeri berkenaan.
Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkan pemergian Tan Sri Sabaruddin Cik sebagai satu kehilangan besar bukan sahaja buat dirinya tetapi juga buat negara. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Perdana Menteri berkata, beliau sedih dan berduka apabila menerima perkabaran seorang sifu dan mentor politiknya telah meninggal dunia. Menurutnya lagi, Allahyarham adalah episod penting bagi sejarah perjuangan beliau dalam dunia politik dan akan selamanya menjadi kenangan dan ingatan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Tan Sri Sabaruddin Cik yang meninggal dunia semalam. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sedih atas pemergian Tan Sri Sabaruddin. Baginda juga menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Baginda juga amat menghargai dan menyanjung tinggi khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham kepada negara. Allahyarham pernah menjadi Ahli Parlimen Temeloh bagi tempoh 1982 hingga 1999 dan Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan dari 1987 hingga 1996. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan data lebih jelas mengenai varian Omicron dijangka diperoleh dalam 1 hingga 2 minggu lagi. Ia merangkumi kadar jangkitan, kemampuan mengundang penyakit teruk serta sama ada vaksin COVID-19 berkesan terhadap varian Omicron. Dalam kita menunggu maklumat yang lebih terperinci daripada negara-negara lain yang ada prevalence yang agak besar ataupun tinggi, kita teruskan dengan langkah-langkah yang saya telah umumkan semalam dan juga yang saya ulangi tiap-tiap hari, termasuklah public health measures, langkah-langkah kesihatan awam, SOP kita dan juga vaksinasi, terutamanya dos penggalak kepada kumpulan yang berisiko tinggi. Mengulas penangguhan seketika negara ke fasa endemik, beliau berkata KKM sedang membuat penilaian untuk ke pra-endemik. Ia berikutan 2 negeri masih belum memasuki fasa 4 pemulihan negara selain pengesanan varian baru Omicron. Beliau dalam pada itu menasihatkan rakyat tidak panik terhadap varian Omicron kerana negara telah mengamalkan prosedur operasi standard SOP paling ketat. Mengulas sama ada pemberian dos penggalak akan diwajibkan. Keputusan itu, kata Khairy, akan diumumkan minggu depan. Tiada keperluan bagi Malaysia menutup pintu sempadan antarabangsa termasuk menguatkuasakan Perintah Sekatan buat masa ini. Berikutan sistem kawalan kesihatan awam diyakini boleh mengawal penularan varian baru Omicron. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini kerana belum ada kepastian sama ada varian itu yang pertama dikesan di Afrika Selatan mempunyai kadar keparahan yang tinggi. Katanya tempoh masa sekurang-kurangnya 2 minggu diperlukan untuk mendapat lebih banyak maklumat mengenai kekuatan varian terbabit dan jika kadar keparahannya dikesan rendah, ia adalah satu petanda baik. Sebenarnya itu, beliau berkata semua pihak tidak perlu panik atau bertindak keterlaluan terhadap kemunculan varian berkenaan. Berikutan Kementerian Kesihatan, KKM masih memantau dan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan maklumat terkini. Terdahulu, Tan Sri Dr. Nur Hisham menjadi panel dalam forum menjangkau masyarakat melalui program pemberian vaksin. Pada masa sama, Nur Hisham berkata, sistem kesihatan awam termasuk saringan di lapangan terbang dilaksanakan di negara ini terbukti berjaya mengelakkan penularan Omicron daripada kes indeks pertama membabitkan penuntut dari Afrika Selatan pada 19 November lalu. Meskipun ketika itu WHO belum mengisytiharkan Omicron sebagai varian membimbangkan. Beliau berkata, sistem kesihatan awam negara dapat mengesan dan mengawalnya daripada menular dalam komuniti. Golongan majikan di negara ini perlu bersedia berdepan kelewatan dalam proses membawa masuk pekerja asing berikutan kebimbangan jangkitan COVID-19 yang dicetuskan varian Omicron. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, proses pengambilan pekerja asing perlu diperketatkan berdasarkan SOP sedia ada, mengambil kira aspek kesihatan dan ekonomi. Sebab itu prosesnya agak ketat sekarang ini. Semua majikan patut menerima hakikat bahawa yang penting kepada kita adalah untuk menjaga kesihatan. Dalam waktu ini nak memastikan rakyat tidak akan
Oleh kerana kita menangani masalah COVID ini begitu lama, jadi kita nak tentukan supaya apa pun kita lakukan ini mesti ada balance-nya dari segi ekonomi dan juga dari segi kesihatan yang kita sama-sama perjuangkan selama 2 tahun ini. Datuk Seri Hamzah berkata ketika ini kerajaan menggunakan SOP sedia ada yang diumumkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi mengawal kemasukan warga asing di pintu masuk negara. Khususnya warga negara yang berada dalam senarai dihalang masuk ke negara ini ekoran ancaman varian Omicron. Ujarnya, proses membawa masuk pekerja asing perlu dilakukan dengan berhati-hati. Justru golongan itu perlu dipastikan menerima vaksin lengkap dan perlu menjalani proses kuarantin selama 2 minggu sebelum dibenarkan bekerja di ladang serta sektor yang dibenarkan. Menurut Datuk Seri Hamzah lagi, sekiranya majikan ingin mendapatkan segera pekerja asing, mereka boleh menggunakan 200,000 pekerja asing yang telah berada di negara ini. Pembukaan sekolah secara selamat, teratur dan penerusan pembelajaran secara bersemuka menjadi agenda terpenting Kementerian Pendidikan KPM. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin berkata, penekanan turut diberikan dalam soal infrastruktur pendidikan termasuk bangunan-bangunan daif. Alhamdulillah, hampir semua sekolah di seluruh negara telah dibuka, termasuk sekolah-sekolah rendah. Murid sekolah rendah di seluruh negara telah ke sekolah, kecuali di negeri Kelantan dan juga di negeri Sarawak. Selain daripada itu, penekanan kepada infrastruktur pendidikan juga yang kita ingin beri tumpuan supaya kita dapat pastikan anak-anak kita ini dapat belajar dalam keadaan yang kondusif. Ini termasuklah perancangan untuk sekolah-sekolah bangunan daif di sekolah, ya, bangunan daif di sekolah, dan juga satu lagi komponen yang kita sedang beri keutamaan adalah dewan terbuka. Ini untuk memastikan supaya anak-anak kita ini boleh gunakan dewan tersebut bukan sahaja untuk aktiviti kurikulum tapi juga aktiviti co-kurikulum. Sebab apabila berlaku COVID-19 ini kita lihat terdapat banyak keperluan di sekolah-sekolah untuk diwujudkan dewan terbuka. Tumpuan turut diberi terhadap usaha pengambilan seramai 18,702 guru bagi menampung keperluan sedia ada. Kepada sekolah. China sedang merancang membenarkan pelajar antarabangsa termasuk dari Malaysia kembali ke negara itu bagi menyambung semula pengajian mereka. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat pertama Jawatankuasa Peringkat Tinggi JPT Malaysia-China mengenai kerjasama era pasca COVID-19 yang dipengerusikan bersama dengan Menteri Luar China yang juga Ahli Dewan Negara Wang Yi. Katanya keutamaan akan diberikan kepada pelajar tahun akhir dan mereka yang perlu menggunakan kemudahan makmal bagi bidang pengajian membabitkan penyelidikan yang tidak boleh dibuat secara dalam talian. Jelasnya rakan sejawatnya dari China berkata, Wang Yi berkata mereka mempunyai senarai negara pelajar yang belajar di negara berkenaan dan memaklumkan Malaysia berada antara yang tertinggi dalam senarai terbabit. Tambahnya terdapat kira-kira 8,000 pelajar Malaysia menuntut di China namun terpaksa pulang ke tanah air semasa COVID-19 mula merebak di negara itu pada tahun lalu. Datuk Saifuddin berkata buat masa ini Malaysia masih menunggu syarat-syarat dan proses yang akan diumumkan kerajaan China berkenaan urusan kepulangan pelajar ke universiti masing-masing. Prasarana Malaysia Berhad kini sedang merangka program untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada golongan orang kurang upaya di negara ini. Ia sekaligus menyokong dan mendukung aspirasi kerajaan iaitu dasar 1% peluang kerja OKU yang diumumkan Perdana Menteri kemarin. Menerusi Divisyen Modal Insan, prasarana akan meneliti jawatan yang bersesuaian dan setaraf dengan kelulusan yang dimiliki. Penelitian tersebut akan dilaksanakan bagi mengelakkan diskriminasi terhadap warga OKU. Selain itu, prasarana juga akan merangka pelan pekerjaan separuh atau sepenuh masa serta jangka masa panjang atau pendek. Prasarana turut menyediakan program latihan dan perkhidmatan sokongan agar OKU mendapat manfaat dari teras keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Kami menyambut positif polisi kerajaan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengenai peluang pekerjaan kepada warga OKU. Kami di Prasarana menyambut positif dan akan melihat cadangan-cadangan daripada pasukan kami, pasukan Human Resources, dan kami akan berbincang dengan Persatuan Peraturan.
Bagi merealisasikan program ini, Prasarana akan terus menjalinkan kerjasama dengan persatuan-persatuan OKU dan badan berkanun yang terlibat dalam memastikan agenda memperkasakan golongan OKU di Malaysia terlaksana. Program ini dijangka akan dihebahkan kepada umum seawal suku tahun pertama 2022. Sempena sambutan Hari OKU Sedunia 2021 yang disambut kemarin, Prasarana memberikan tambang percuma kepada penumpang OKU dan seorang pengiring bagi perkhidmatan LRT, MRT, monorail dan BRT bermula semalam hingga 12 Disember ini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mendedahkan varian Omicron sudah dikesan di 3.8 negara namun belum ada kematian dilaporkan. Pada masa sama, kerajaan di seluruh dunia bergegas menyekat penularan itu yang mampu merencatkan pemulihan ekonomi dunia. Negara seperti Amerika Syarikat dan Australia menjadi negara baru yang mengesahkan jangkitan tempatan. Penularan Omicron di Afrika Selatan juga kini melepasi sejumlah 3 juta kes. WHO menyatakan sekurang-kurangnya 3 minggu diperlukan untuk mengesan bagaimana jangkitan varian itu dan sama ada ia boleh mengakibatkan jangkitan serius serta melihat bagaimana rawatan yang sesuai selain vaksin untuk menentang jangkitan terbabit. Singapura bakal meningkatkan ujian saringan ke atas individu yang tiba di negara itu melalui laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara dan darat bermula 7 Disember ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan semua pengembara yang masuk menerusi program VTL perlu menjalani ujian saringan setiap hari selama seminggu menggunakan kit ujian pantas antigen ART. Pada hari ketiga dan ketujuh, saringan itu perlu dilakukan di bawah pengawasan di Pusat Saringan Bersepadu CTC atau Pusat Saringan Pantas QTC dan selebihnya perlu dilakukan secara kendiri. Ketika ini, protokol ujian saringan PCR untuk pengembara VTL udara perlu dilakukan semasa ketibaan diikuti ujian ART pada hari ketiga dan ketujuh. Manakala untuk VTL darat pula, ujian dilakukan sebelum berlepas dan semasa ketibaan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Arif Haiman Hanapi melengkapkan musim gemilangnya selepas diumumkan sebagai pemain paling bernilai pada anugerah bola sepak kebangsaan malam tadi. Arif menjadi pemain termuda meraih anugerah berkenaan pada usia 19 tahun, mengatasi rakan sepasukan Safawi Rashid yang memenangi gelaran sama di usia 21 tahun pada 2018. Selain gelaran MVP, Arif turut mengungguli anugerah penyerang terbaik selain turut merangkul gelaran pemain muda terbaik. 16 anugerah menjadi rebutan dengan nama pemain muda Johor Darul Takzim JDT Arif Haiman Hanapi paling menonjol selepas meraih gelaran pemain paling bernilai MVP pada Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 21. Kejayaan Arif jelas begitu ketara selepas dia turut mengungguli 2 anugerah penyerang terbaik dan pemain muda terbaik. Arif menewaskan Darren Loke dari PJ City FC dan Faisal Abdul Halim Terengganu FC bagi gelaran penyerang terbaik. Manakala bagi anugerah pemain muda terbaik, Arif menewaskan 2 lagi calon dari Selangor FC, Ahmad Daniel Ahmad Asri dan Mukhairi Ajmal Mahadi. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Ketua Jurulatih dan Barisan Jurulatihan Darul Takzim yang sentiasa memberi support yang saya percaya kepada saya dalam pasukan ini dan memberi saya bermain banyak game dalam tahun ini. Terima kasih juga kepada teammate dan pemain-pemain senior yang sentiasa menunjuk ajar, memberi support kepada saya semasa saya pemain baru masuk ke Sukan Jurutakzim. Anugerah ini akan menyuntikkan lagi semangat saya untuk saya jadi pemain yang lagi terbaik pada masa akan datang. Selain Arif, JDT turut mendominasi beberapa anugerah lain iaitu penjaga gol terbaik dan pertahanan terbaik menerusi Farizal Malias dan Matthew Davis. Begitu juga anugerah kasut emas menerusi Baxton da Silva dengan JDT turut diangkat sebagai pasukan terbaik. Badrul Bakhtiar pula meraih kejayaan berganda selepas menerima anugerah pemain tengah terbaik dan penjaring terbanyak tepatan Liga Super dengan 7 gol. Juara Piala Malaysia Kuala Lumpur City FC turut berbangga dengan kejayaan Boyan Hodak selaku jurulatih terbaik menewaskan Benjamin Mora, JDT dan Nafuzi Zain Terengganu FC.
Selain itu, Romel Morales juga ceria menerima anugerah pemain import terbaik musim ini. Bagi senarai kesebelasan pilihan penyokong, Nafuzi diangkat sebagai jurulatih dengan 5 pemain JDT berada dalam senarai selain 3 dari Kedah Darul Aman dan 2 KL City dan seorang pemain Terengganu. Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2021 dilangsungkan secara virtual dari Studio Space Lab Teknologi Bukit Jalil. Pemilihan pucuk pimpinan baru Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM menyaksikan Muhammad Firdaus Muhammad dan Datuk Ramlan Askolani berjaya mengekalkan kerusi Presiden serta Timbalan Presiden. Kedua-duanya menang tanpa bertanding bagi penggal 2021-2025 pada mesyuarat agung tahunan AGM ke-65 Jumaat lalu. Pemilihan pucuk pimpinan baru Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM juga memilih Nurdin Awang dan Muhammad Zamri Mazleh kekal sebagai naib presiden. Selain 2 muka baru iaitu Datuk Syaharul Asaf Ali dan Datuk Ahmad Mat Daud. Dalam pada itu seperti Piala Malaysia yang memasuki ulang tahun ke-100, Piala Emas Raja-Raja Anjuran PBMM juga akan mencecah angka usia itu pada 2022 dan kini PBMM meletakkan harapan agar kejohanan itu dapat dianjurkan selepas saingan Piala Presiden pada Ogos atau September 2022. Badan Induk Hoki Asia AHF mengesahkan skuad hoki wanita Malaysia tidak akan beraksi pada 2 perlawanan awal trofi juara-juara Asia di Donghai, Korea Selatan. Ia berikutan skuad negara pimpinan Nasihin Nobli Ibrahim masih menjalani kuarantin selepas seorang pemain negara diuji positif COVID-19. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan AHF, penyertaan Malaysia tidak dibatalkan, sebaliknya perbincangan lanjut akan dijalankan untuk membenarkan Malaysia terus mengambil bahagian. Berdasarkan jadual asal kejohanan, Malaysia sepatutnya turun menentang China hari ini pada perlawanan yang dijadualkan berlangsung jam 10.30 pagi. Ia diikuti dengan perlawanan bertemu India sehari berselang. Namun atas semangat kesukanan, AHF bersama penganjur hoki Korea sedia untuk meneruskan penyertaan pasukan Malaysia dengan perbincangan lanjut akan diadakan berhubung isu ini. Skuad negara yang tiba di Donghai 29 November lalu terpaksa menjalani kuarantin selepas seorang pemain, Nurul Faizah Syafiqah Halim, didapati positif COVID-19. Bagaimanapun, menerusi perkongsian pengurus pasukan Siti Nur Amarina Rohani, semua pemain dan pegawai berada dalam keadaan baik dengan Faizah juga langsung tidak menunjukkan sebarang simptom jangkitan. Sementara itu, MHC menerusi satu kenyataan balas yang dikeluarkan lewat malam semalam menyatakan ucapan terima kasih kepada AHF dan juga Hoki Korea atas kesungguhan mereka membantu skuad kebangsaan. Untuk rekod, Malaysia berjaya menamatkan aksi di kedudukan keempat pada kempen trofi juara-juara Asia Wanita pada 2018 juga di Doha. Jadikan hujung minggu sebagai waktu untuk anda meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Saya Khairul Rizwan Azizan, salam hormat dan Assalamualaikum.